Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wala quwwata illa billah. Waba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ulama menghimpunkan, kitab kita pakai muka surat 59. Ulama menghimpunkan dalam 20 sifat yang wajib orang Islam mempelajarinya. Dalam 20 ini terbahagi kepada 4 bahagian. Pertamanya sifat as-sifatun nafsiyah, iaitu satu sifat saja, iaitu wujud. Yang kedua as-sifatus salbiyah, iaitu 5 sifat: qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan wahdaniyah. Ketujuh sifatul ma'ani, iaitu 7 sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Yang keempat adalah as-sifatul ma'nawiyah, iaitu 7 sifat: kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita dengan mana kita hadirkan di hati kita rasa terhutang budi kita dan rasa anugerah Allah Ta'ala kepada kita. Pertama sekali di atas nikmat diwujudkan kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Dapat pula nikmat Islam daripada dia saja yang boleh berarti kita Islam, dengan dia lahirkan kita melalui mak ayah kita yang Islam. Alhamdulillah. Diberi pula pada kita, dan dia saja yang boleh beri anugerah itu, iaitulah ada keadaan taat, ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Dengan kita dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, dalam negara Islam, memudahkan kita untuk boleh ada ketaatan itu. Alhamdulillah. Dia jugalah yang terus menerus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita. Khasnya ada perasaan dan kehendak untuk nak belajar dan nak memahami pelajaran agama ni, supaya benar-benar kita faham bagaimanakah tuntutan kita supaya atas nama beragama. Tentulah agama tu Islam. Macam mana nak hidup zahir batin kita, yang zahir ni atas nama dia ta'aluk Islam, dan batin ni ta'aluk iman, supaya boleh menghasilkan ihsan. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita kelapangan masa, kesempatan, kesihatan tubuh badan, dan diberi kepada kita lagi kelapangan untuk boleh hadir solat maghrib berjemaah, boleh pula berada dalam satu majlis yang sangat mulia ni, untuk kita nak meneruskan perbicaraan kita, bacaan daripada kitab Khulasah Sifat 20 ni.
InsyaAllah kita nak masuk bicara ni sekalian dengan apa telah kita bicara dulu. Secara umumnya kita nak bicara bab akidah ni, nak bicara bab ketuhanan. Dan bicara bab ketuhanan besar sekali. Bila sebut Tuhan tu nama tentulah sabit zat dia. Dan bila sabit zat dia, lazim daripada zat, setiap zat mesti ada sifat. Jangan kata bicara bab ketuhanan pada makhluk pun, bila kita sebut sesuatu makhluk, sebut je apa, walaupun nama tu nama sekalipun, apatah lagi nama khas, tentu sabit wujudnya zat tersebut kan. Kita sebut mudah je, kalau kata kipas, tentu wujud zat kipas. Tentu bicara ada dia dulu, zat kipas. Dah sebut zat kipas, tentulah untuk nama kipas ada sifat yang melayakkan dia. Dengan tu kita panggil dia kipas, kita tak panggil dia lampu. Kenapa boleh panggil dia dengan nama kipas? Kerana ada sifat yang mencirikan ciri dia. Dengan tu kita panggil dia kipas. Jadi setiap zat tentu lazim, semestinya, tak dapat tidak, dan berpisah tiada. Setiap zat mesti ada sifat. Dan bila dah ada sifat, tentulah akan ada fungsi dia. Apa kerja dia? Khas kita belajar panjang umur, dia ada bab-bab ta'aluk, ada perbuatan. Dan bila ada perbuatan, ada kesan daripada perbuatan, asar daripada af'al. Panjang umur jumpa semua tu. Saya nak sebut tu prinsip atas kita bicara ke makhluk pun macam tu. Jadi atas kita nak bicara dalam bab ketuhanan ni, tentulah mengikut disiplin dan tertib itu. Jadi mestilah mula-mula bicara atas kita dah bicara lepas dengan panjang juga. Sebenarnya kitab kita ni mensabitkan wujud Allah Ta'ala dengan berbagai kaedah dia dah ajar kat kita. Bahkan satu prinsip yang kita dapat kesimpulan yang ulama dah ajar kat kita, pengkaedahan itu apa dia? Makhluk dan Allah berpisah tiada. Apa maksud makhluk dan Allah berpisah tiada? Sabitnya makhluk, tentulah ada pencipta makhluk. Mana mungkin ada makhluk yang boleh berdiri sendiri? Yang berdiri sendiri tak hajat pada sesuatu, hanyalah Tuhan. Baik. Jadi ada prinsip besar dah kita belajar. Bila sabit Allah Ta'ala ni, tentu sabit zat dia, dan sabit segala sifat kesempurnaan dia. Dan sifat kesempurnaan dia tak terhingga banyaknya. Kalau kita nak hinggakan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia saja yang mengetahui segala sifat kesempurnaan yang sabit pada diri dia. Dan tentulah wajib kita tanzihkan dan murnikan, sucikan daripada Allah Ta'ala ni apa perkara yang tak selayaknya untuk dinisbahkan kepada dia, yang bila perkara tu dinisbahkan kepada dia akan menjatuhkan martabat ketuhanan dia, atau istilahnya wajib tanzihkan dia daripada sifat kekurangan. Itu ada formula yang kita dah bicara dulu. Jadi ulama telah tolong himpun untuk kita dengan angka yang kita masyhur sebut 20. Dan daripada 20 ni boleh bagi pada 4. Dan daripada 4 ni 3 daripadanya untuk dibilang satu persatu, dan nisbah wajib belajar dan faham satu persatu. Sepakat ahli ulama ahli sunnah wal jamaah 13. Angka 20 ni angka yang masyhur. Jadi maksudnya 7 yang di belakang tu atau istilah kita jumpa saat ni, saat lagi insya-Allah, sifat maknawiyah tu dia adalah sifat yang sabit sebenarnya. Nanti kita bicara nanti apa yang nak dipanggil nama-nama sifat dan peristilahan tu. Tapi sifat maknawiyah ni adakah perlu dihitung asing ataupun cukup dengan dihitung dan dibilang nisbah kita belajar dan faham dan i'tiqad, cukup dengan kita belajar sifat ma'ani, maka lazim daripada ma'ani tentulah menunjukkan sabitnya maknawiyah. Di atas
berlazimannya ma'ani akan menunjukkan sabitnya maknawiyah, maka tak perlulah mengikut kaedah Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu taala anhu untuk dihitung suku 7 sifat maknawiyah untuk menjadikan angka tu 20. Dan kita duk belajar sama ada atas angka 20 dan 13 ni ataupun 13 ni, angka tu tak jadi masalah sebenarnya, kerana bilangan 20 atau 13 tu atas istilahnya 13 tu atas jalan ijmali, 20 tu atas jalan tafsili. Sebenarnya bukan ada kelahi pun, cuma kaifiat bilang dan adakah nak bilang suku ataupun dah terangkum dalam tu. Saya buat misal, contoh dengan 13, dengan yang kita nak jumpa 4 ni saja sebut sekali lalu. Kalau dulu saya dah sebut pun keulangan sikit dalam bab ini. Kalau saya kata rukun nikah, saja sebut bab tu sikit kan, dia bunyi hot sikit kan. Rukun nikah berapa? Ada orang tak peduli pun. Berapa? 5. Apa? Pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, saksi, ijab kabul. Yang tu kalau bilang macam tu, boleh tak bagi ringkas lagi? Pengantin, siap? Mestilah pengantin lelaki dan perempuan. Mana ada pengantin seorang-seorang? Lagi? Wali, saksi, sirah. 4 aja. Mahar dia bab lain. Rukun nikah ni je lah. Boleh tak berbuang angka banyak lagi? Pengantin lelaki, pengantin perempuan, saksi pertama, saksi kedua. Tuan-tuan gelak tu okey. Wali, ijab, qabul. 7. Mana betul? 4 ke 5 ke 7? Seropek je lah. Semua betul. Cara bilang aja. Tu 13 ke 20? Ada masalah. Bahkan saya nak tambah lagi 10 rukun nikah. Surat akuan bujang, kursus. Cuma COVID tak ada kena kursus. Lepas tu pengesahan HIV. Tak ada HIV lah. Yang itulah bahasa mudah kan. Kalau dah bercerai, nak kahwin balik, kena ada hitam putih surat bercerai atau mati. Cerai hidup, cerai mati. Nak kahwin satu lagi, ada syarat ke-12 pula. Apa dia? Tanda tangan keizinan isteri. Ambil kau. Sama je tu kan. Cuma ada yang tambah-tambah tu sebenarnya bukan rukun, tapi dia peraturan untuk dokumentasi dan pengurusan supaya jangan timbul masalah dalam masyarakat. Yang tu undang-undang keluarga dalam negeri kita dan juga beberapa negeri yang lain punya peraturan yang sama macam tu. Asal hukum syaraknya gitulah. Cuma saya nak sebut apa, ada angka berbeza tu bukan ada kelahi apa, tapi khasnya pada angka 4, 5, 7 tu benda yang sama, cuma kaifiat membilang dia berbeza. Itu saja. Sama lah kita belajar atas kaedah Abu Hasan Asy'ari 13, Abu Bakar Maturidi 20. Jadi kita sebut 20 ni atas kaedah Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kalau orang kata 13 ke 20, apa je, ada ijmali, ada tafsili. Itu istilah sikit lah. Ijmali maksudnya ringkas, tafsili ni panjang, cara huraian panjang. Panjang tu pasal apa? Bila dah sabit nanti kudrat, tentu kaunuhu qadiran. Dia ada kaunuhu. Bagi setiap 7 daripada ma'ani itu, ada ma'ani, tentu ada maknawiyah. Saya sebut begitu sekali lalu dulu untuk menunjukkan perangkaan itu. Tentu ulama' dah tolong impun untuk kita atas angka yang kita nak belajar dengan dia nak sebut kitab ni ada 20. Jadi dia nak sebut atas huraian Imam Abu Mansur Maturidi lah. Pasal yang tu masyhur sangat. Kita selalu sebut 20. Sampai tak perasan sebenarnya kalau kita ringkas memada dah 13. Kayak lalu gitu.
Yang kata dia 20 ni wajib orang Islam mempelajarinya. Ambil isu tu sikit. Wajib ke belajar sifat 20? Bukan saya sebut, ulama sebut, Datuk Guru kita sebut. Itu pun rasanya saya dah bagi huraian. Ulama kita dia sebut 13 atau 20 ni adalah satu kaedah dengan mereka telah merumuskan dan mengambil saripati daripada seluruh Al-Quran dan hadis. Semua bab ketuhanan boleh diringkaskan semampat-mampatnya sekurang-kurang untuk faham 13. Itu je bahasa dia. Kalau kita nak jumpa satu-satu ayat Quran, saya nak tanya ni, berapa ayat Quran yang perlu untuk lengkap faham dalam bab ketuhanan? Berapa? Ada orang kata dah cukup dengan belajar kulhu. Tak cukup lagi, baru kul huwallahu ahad. Kudrat tak ada situ, iradat tak ada situ, sama tak ada situ, basar tak ada satu. Itu ada orang kata cukup dengan kul huwallahu ahad. Tak cukup lagi. Mesti ada orang kata apa, at least berapa kan? Berapa? Yang tu yang kalau kita sempurna belajar dan sekalian, memang kita akan dapati bertuahnya kita dah dapat satu rumusan yang telah dirumuskan oleh ulama, yang kita kadang-kadang tak disebut pun Al-Quran dan hadis, tapi dia dah bagi parti, ambil pakai je. Kalau kita nak tengoklah Quran dan hadis, mengelepor kita. Bukan senang tuan-tuan nak ambil faham dilalah daripada Al-Quran dan hadis untuk kita nak buat rumusan tu. Bukan senang. Bahkan kalau kita dengan angka yang kita biasa dengar, Asma'ullah Al-Husna yang 99, tu angka yang selalu disebut lah. Yang tu pun kalau kita nak buat rumusan, menggelepor kita. Mana daripada 99 ni yang merupakan zat, sifat nak menguraikan zat, mana nak menunjukkan sifat, mana nak menunjukkan af'al. Menggelepor kita. Waktu kalau kata perbuatan pula, berapa banyak perbuatan Allah Ta'ala, tak terhitung kita perbuatan dia. Satu yang kita belajar sifat 20 ni, kita belajar prinsip apa yang dipanggil sifat untuk disabitkan ke Allah Ta'ala. Tu yang ada angka sekurang-kurangnya. Nanti kita akan tengok pembahagian dia ni, nafsiyah, salbiyah, ma'ni, ma'nawiyah ni. Belajar ni walaupun tengok angka dia terlalu sikit sebenarnya, tapi belajar ni insya-Allah dan wallahi selesai faham kita bab ketuhanan. Dan dengan faham kita ni dah boleh ada kayu ukur untuk ada fikiran yang sangat waras dan matang untuk melalui perjalanan bab ketuhanan ni, supaya kita jangan silap langsung dalam bab ketuhanan. Pasal bab ketuhanan ni kita belajar bab iman. Bab iman ni kalau kata ayat Quran lah 6,000, umum bahasa 6,000 tu, kalau satu je pun ditolak, kufur, keluar daripada senarai iman. Dan begitu sensitif masalah iman dia. Jadi kita nak belajar satu sampai lengkap. Kalau nak tengok mana ayat Qurannya, hadisnya, kitab jenuh cari kan. Tapi ulama dah tolong ringkas untuk kita, dan mereka pula pakar dengan kepakaran yang ada pada mereka. Mereka pun faham di atas kelemahan dan kedaifan kita. Mereka tolong rumuskan rumusan yang seringkas-ringkasnya apa dia untuk selamatkan kita daripada azab Allah Ta'ala, khasnya azab nak kekal dalam api neraka. Jadi mujurlah kita dapat ulama-ulama yang prihatin kat kita macam ni. Terima kasihlah, mujurlah kan. Cuma atas kita kena wajib belajar dan memahami betul-betul benda-benda yang ringkas ni yang telah dirumus oleh ulama. Pasal bila dia ringkas, kena faham lah, padat tu. Dan tak boleh pula kita ambil mudah nak belajar dia dengan semata-mata. Kadang-kadang kita anggap dengan hafalan ataupun tengok pembahagian macam saya baca sekali lalu tadi, ada yang kita faham dengan kita boleh taksimkan dia, boleh bahagikan dia. Ada nafsiyah, salbiyah, ma'ni, ma'nawiyah, boleh bilang apa dia tu, kita rasa dah selesai dah bab ketuhanan. Belum lagi, yang tu baru pengangkaan dan pembahagian, belum selesai bab iman.
Beriman ni dia mesti sampai tahap faham sungguh apa sebenarnya yang kita bicara, dan sampai istilahnya boleh jatuh hati kita ke Allah Ta'ala. Yang tu kot bahasanya. Istilah jatuh hati tu maksudnya sebut Allah aja, inilah nama yang paling kita kenal dalam seluruh nama-nama yang kita pernah kenal. Nama tu, hatta nama kita sendiri. Dan bila sebut nama, mesti ada zat yang wujud untuk mensabitkan nama tu. Setiap nama mesti ada zat yang akan dirujuk, dan mestilah zat tu ada. Yang tu pembahasan pertama. Satu pembahasan pertama atau pembahasan sifat 20 atau 13 atau jalan ringkas ni, mula-mula bicara wujud dulu. Pasal apa? Pasal mestilah bila pasal kita nak bicara ni ialah bab ketuhanan, dan kita faham Tuhan ni ambil faham daripada makna kalimah tauhid la ilaha illallah. Yang rumusan pendek dia apa dia? Allah jua ilah. Selain daripada Allah tak ada langsung sifat ketuhanan, ataupun selain pada Allah Ta'ala bukan ilah. Allah jua ilah. Yang tu kot bahasa mudah dia. Bila Allah jua ilah, tentulah sabit zat dia. Bila sabit zat dia, maksudnya zat dia tentu ada. Begitu juga ada tu bukan saja ada zat dia, tentulah ada sifat dia dan ada perbuatan dia. Dan apa yang kita dapat lihat ni adalah kesan ataupun natijah daripada perbuatan dia kepada kita. Boleh faham? Sekali lalu saya sebut benar-benar itu kan. Kadang-kadang kita satu sudut, ada yang tuan-tuan biasa belajar tu saya tak sebut dalam bentuk macam tu lah, saya akan sebut dalam bentuk macam ni. Supaya kita faham rupanya, nak faham sifat 20 ni, ini ya tujuan dia sebenarnya. Yang ni sebenarnya yang kita nak dapat faham. Barulah kita tahu kenapa ulama bahas daripada wujudnya sampailah habis atas nama sifatnya, nafsiahnya, salbiahnya, ma'niyah, maknawiyahnya. Kenapa bahasanya tu? Dan umum atau istilahnya kita nak belajar ni sifat. Dan sifat ni besar sekali atas nama sifat. Nak sebut sifat apa dulu ke Allah Ta'ala? Tentulah sifat apa? Wujud dululah. Sifat wujud dululah. Dan atas nama tu yang dia kata, bahagian pertama yang kita nak lihat, sifat wujud ni atas pengistilahan dan pembahagian dia dipanggil sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Jadi pasal apa nak sebut wujud dulu? Tengok saya sebut misal. Kalau saya kata meja lah, awak misal mudah. Meja kata nama. Meja ialah meja lah. Jadi meja ni, untuk kata meja mestilah ada zat meja. Betul? Bila ada zat meja, bila kata ada tu, ada apa? Ada meja lah. Ada meja yang kita duk bicara tu lah. Jadi kalau kita atas bicara la ilaha illallah, Allah ni ilah, jadi ilah ni ada lah. Soal ada apa? Ada Allah lah. Ada Allah tu ada apa? Allah ni ada apa Allah tu? Ada zat Allah. Allah ni bukan hayalan. Allah bukan fata morgana. Bukan hayalan ataupun imajinisasi. Betul tak saya sebut kan? Bukan imajinasi. Sorry sebut tak betul. Ini bukan imagine, dia bukan imagine kan? Bukan imajinisasi. Bukan hayalan je. Allah dengan kita siapa lagi real? Siapa? Allah lah lagi real. Kita ni tak real ke? Sikit soalan itu. Kita ni tak real ke? Dari segi real tak ada. Tengok kalau tuan-tuan kata kita hayalan, saya nak penampar lagi. Sakit tak sakit? Real tak real kan? Kasar lah sikit bahasa penampar tu kan. Real tak kita ni? Jadi kita ni bukan hayalan. Kalau kita pun bukan hayalan, apatah lagi Allah Ta'ala tentulah bukan hayalan. Bahkan Allah Ta'ala real of the real. Pasal dialah yang bagi jadi kita real ni. Realiti yang menjadikan kita ni Allah. Tentu dia lagi real daripada kita. Tentu dia bukan hayalan semata-mata. Cuma kita tak akan ada keupayaan untuk menghayalkan dia. Tak akan boleh.
Tak bukan boleh ada pada kita kebolehan untuk membayangkan dia, merupakan dia. Satu prinsip ketuhanan kita akan belajar selepas faham wujud ni wujud zat dia. Oleh kerana zat dia, kita tak akan boleh ada keupayaan untuk mengenali dengan pasti daripada apa dia, di mana dia. Istilahnya nak mengenali hakiki zat dia, rupa lagu mana, buat daripada bahan apa, duduk di mana. Yang tu takkan ada keupayaan kita nak boleh mencapai memahami zat Allah Ta'ala sampai pada tahap tu. Pasal memang kita takkan upaya, tiada siapa yang boleh kenal zat Allah Ta'ala melainkan Allah Ta'ala sendiri. Prinsip ulama kita ajar, bila kita dah faham Allah ni memang real, sabit wujud tu wujud zat dia. Prinsip ketuhanan ni kita diajar dengan prinsip yang besar sekali. Mula-mula bab kenal adalah tanzih Allah Ta'ala. Itu prinsip pertama. Dah sabit zat dia, kita faham la ilaha illallah, Allah jua ilah, makhluk bukan ilah. Allah saja yang wujud hakiki, makhluk ni asal tak wujud. Dah faham wujud tu mesti wujud zat dia. Zat dia takkan ada kemampuan kita nak mengenali hakikat zat dia. Untuk apa yang mesti ada akidah kita ke Allah Ta'ala, tanzihkan dia daripada apa yang tak sepatutnya. Satu diajar kaedah kita berzikir ke Allah Ta'ala, khasnya kita zikir dengan istilahnya zikir Fatimiyah, zikir yang Rasulullah ajar kepada Sayyidatina Fatimah. Fatimah, mari saya sebut salah dah, radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah ajar apa? Mula-mula subhanallah dulu. Subhanallah dulu. Subhanallah dia atas terjemahnya Maha Suci Allah Ta'ala. Apa tujuan sebut kalimah ni? Pertama nak isbatkan Allah Ta'ala, dan prinsip pertama supaya boleh berjalan dalam bab ketuhanan ni, jangan ada langsung dalam fikiran kita apa-apa gambaran, hayalan, fikiran, lintasan yang nak mengkhayal, membayang apa saja dengan istilah macam tu kepada zat Allah Ta'ala. Memang tak boleh. Satu prinsipnya subhanallah, 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 subhanallah. Nada tu kadang-kadang memudahkan kita untuk menghayati apa yang kita duk zikir. Kalau subhanallah, 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 beku kan. Tambah orang yang bawa tu pula suara dia menghayati pula zikir tu. Dia pula memang ahli tauhid. Sebut pula bukan daripada hafalan dan nak menunjukkan suara yang sedap saja, tapi memang di atas arif dia siapa Allah Ta'ala, dengan akidah yang mantap dia dengan Allah Ta'ala. Kata-kata dia boleh bagi kesan dalam hati. Zikir dia tu dah cukup untuk ada taksir dalam hati kita. Kita dengar pun wow, tebal hati. Sedap dia disebut subhanallah, 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 subhanallah. Saya bagi contoh itu, saya suara tak sedap. Cari orang yang nada dia tu boleh mendatangkan kesayuan dalam hati tu. Khasnya kita nak faham tentang mana? Prinsip pertama, tanzih Allah Ta'ala. Dan di atas tanzih ni kita belajar atas sifat 20 tu, yang selepas kita faham sabit zat Allah Ta'ala. Bila kata Allah ni, apa yang ada tu ada apa? Ada zat dia. Satu atas nama dia panggil sifat nafsiyah. Kerana bila sebut wujud, ada tu ada apa? Atas istilah nanti syarahan dia akan sebut belakang. Cuma kalau baca kitab tertib panjang, satu saya nak mendahulukan dengan sebut macam ni dulu. Bila sebut ada tu, kaedah kita mengikut ahli sunnah wal jamaah, dia sebut kaedah macam ni: wujudu syai'in ainuhu. Tak dikatakan ada sesuatu, melainkan ada tu rujuk kepada ain zat, ain maujud. Bahkan saya nak sebut contoh ke makhluk, pasal nak contoh ke Allah Ta'ala tu jadi macam buruk adab sikit. Lagi baru kita rujuk ke Allah Ta'ala. Macam ni. Tadi saya sebut kipas tak? Kipas ni benda ada ke benda tak ada? Benda ada lah. Mana kipas? Kan ada zat yang kita akan rujuk. Jadi ada tu ada apa? Ada zat kipas tu lah.
Diri kipas itulah, kipas tu nama. Mesti ada zat yang akan dirujuk. Rasa saya ada bagi penjelasan itu tentang zat ni. Itu saya sebut kipas. Apa saja. Sebut je setiap pasal kita belajar bahasa kita pun, kita belajar ada kalimah kata nama. Lepas tu ada kata kerja. Lepas tu ada sendi kata. Dia ada noun. Kita belajar orang putih itulah kan. Ada verb. Lepas tu ada yang ketiga tu kan. Sendi kata tu. Dah lama tak sebut orang putih, silap lagi, salah pula. Tu tak sambung lah belakang tu kan. Kalau kita belajar bahasa Arab pun, prinsip pembahagiannya sama je. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Dan isim ni ada istilah nama am, nama khas kan. Ada common noun, ada proper noun. Yang tu kot bahasa Inggerisnya. Walaupun sebut common noun, nama am, setiap nama mesti ada zat yang akan dirujuk dan zat tu wujud. Bulan misalnya. Bulan nama mesti ada. Ada tu, ada apa? Ada bulan tu ada apa? Ada zat bulan itu. Jadi bila ada Allah, ada apa? Atau istilahnya ada zat Allah. Istilah zat Allah tu diri Allah. Tapi di atas diri Allah Ta'ala ni, takkan ada keupayaan kita boleh mengenal hakiki zat dia macam mana, atau prinsip laisa kamitslihi syai', atau yang lepas faham sifat nafsiyah, atau prinsip nak mengenal Allah Ta'ala. Pertama sekali tanzihkan dia perkara yang tak sepatutnya. Satu, belajar salbiah dulu. Salbiah dulu. Satu atas nama, sifat dia salbiah. Sifat tu ada 5. Atas bilangan angka kita kalau biasa dengar mudah aja. Itulah kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wahdaniyah. Baik, pasal apa nak faham sifat salbiah ni? Kita ambil bahasa sikit. Salbiah ni apa? Asal makna salbiah ni daripada perkataan bahasa Arab salbun. Asal makna salab ni tanggal, buang. Nyah kan. Nyah itulah ambil pada perkataan yang saya sebut subhanallah tadi, apa dia? Tanzih kan Allah Ta'ala. Maksudnya nyahkan pada dia, nafikan pada dia, tolakkan pada dia, bersihkan daripada Allah Ta'ala daripada perkara yang tak sepatutnya. Ni kerja pertama kita dalam bab ketuhanan. Sebelum nak bicara apa yang sepatutnya, sifat yang memang realiti sabit di zat Allah Ta'ala, mesti prinsip dia tanzih dulu. Nyah kan, tidak akan, nafi kan apa yang tak sepatutnya pada dia dulu. Satu prinsip kita nak mengenal Allah Ta'ala, atau disiplin ulama sebut mengikut sequence yang betul. Dah sabit zat dia yang kita biasa dengar laisa kamitslihi syai'. Untuk macam mana nak faham zat dia, mesti nafikan perkara yang tak selayaknya pada dia, menafi perkara tak selayaknya atas nama. Itulah dipanggil sifat salbiyah. Salbiyah. Jadi atas nama 5 tu saya nak tunjukkan macam mana dia menunjukkan makna tanzih tu, menafi sifat tak selayaknya macam mana. Tengok sekali lalu saya sebut. Macam mana pun saya nak sikit bahasa tadi dulu. Salap tu, kita salap ni bahasa Melayu kita pakai tempat tertentu kan. Bahasa Arab memang banyak lah tempat pakai. Saya nak sebut mudah gini, saya ngaji pun ada guru sebut misal gini. Pernah dengar tak obat panau salap? Pernah dengar? Kalau yang umur dengan saya rasanya biasa dengar tu. Kalau budak-budak zaman ni ikut, dia tak apa nak kenal yang nama kan. Biasa dengar. Siapa tak biasa dengar obat panau salap? Cuba angkat tangan. Tak biasa dengar apa? Oh, ada juga tak apalah, tak dengar pun tak apalah kan. Panau salap, ada salap kan. Panau ni apa? Ada penyakit kulit yang jadi putih, tumpuk-tumpuk tu. Dia orang kata pasal panas-panas tu mandi. Tu jadi panau ya. Punya pasal lah tu. Saya bukan nak cerita panau tu. Saya nak cerita salap tu. Obat panau salap. Salap tu benda. Itu kita tak parti bahasa Melayu. Hafal je panau salap, panau salap. Salap tu maksudnya buang. Obat panau salap ni obat buang panau. Makna dia panau salap, cuma dia sebut tu terbalik kan. Dia bukan
Dia sebut dengan panau buang. Sepatutnya buang panau. Pasal dia terjemah daripada India, Cina ke apa tu satu hal. Tapi saya cerita salap tu maksudnya buang. Jadi panau salap maksudnya buang panau. Ubat panau salap maksudnya ubat buang panau. Saya bukan nak cerita panau, dengar elok. Lagi panau tu yang dia ingat. Saya nak cerita salap. Jadi salap tu yang nama salbiah tu. Cuba ambil faham. Tang mana salbiahnya? Kidam. Terjemah memang sedia. Apa pasal kita nak kena faham Allah Ta'ala ni sedia? Nak buang apa? Nak nyah ke apa? Nak tanzih ke Allah Ta'ala daripada apa? Yang tu nak faham tu. Sebut kidam supaya kita boleh nyahkan ada permulaan. Apa makna kidam? Terjemah dia sedia. Sedia ni apa maksud? Tak ada awal. Itulah salaf. Bakok. Kalau tuan-tuan boleh follow, tuan-tuan boleh ikut tu. Terjemah kekal. Apa nak kekal? Tak ada penghujung. Itu maksud daripada bakok. Kidam bakok. Mukhalafatu lil hawadis. Terjemah dia tidak menyerupai dengan sesuatu kan. Menyalahi Allah Ta'ala dengan sesuatu. Jadi apa maksud menyalahi? Mukhalafatu lil hawadis, menyalahi Allah Ta'ala dengan baharu. Apa maksudnya? Tak serupa dengan baharu. Qiyam bi nafsi, berdiri sendiri. Itu terjemah, tu terjemah. Apa maksud berdiri sendiri? Tak berhajat dengan sesuatu. Yang tu yang makna dia menunjukkan makna tanzih tu. Wahdaniyah, terjemah asa, satu. Apa makna satu? Tak berbilang. Yang ni saya nak bagi contoh bahasa Melayu. Tuan-tuan boleh faham tak? Nak bagi contoh, yang ni lah dalam bahasa Melayu makna dia salap. Pasal dia nak menunjukkan makna daripada kalimah ni, nak menunjukkan tak ada. Jadi Allah kidam maksudnya tak ada awal, dia sedia. Allah baqa maksudnya tak ada akhir, tu maksudnya dia baqa. Mukhalafah lil hawadis, menyalahi baharu maksudnya tak serupa sama sekali dengan makhluk. Qiyam bi nafsi, berdiri sendiri maksudnya tak hajat sesuatu, pasal dia ghani. Wahdaniyah, dia asa. Apa maksudnya? Tak berbilang, pasal Allah ni atas kita belajar disiplin sekali lalu, apa? Zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Tak ada siapa yang seumpama dengan Allah Ta'ala. Jangan kata seumpama tu sebiji, seakan-akan seolah-olah tak ada apa pun makhluk ni nak banding dengan Allah Ta'ala. Okey. Saya nak fungsikan bahasa tu. Saya nak sebut tak tu kan. Kalau saya kata kudung, apa nak kudung? Tak ada tangan. Botak, apa nak botak? Tak ada rambut. Tuan-tuan boleh follow lah tu. Tuan-tuan faham lah makna salap tu. Bujang, apa makna? Tak ada bini. Miskin, apa makna miskin? Tak ada harta. Itu menidak lah tu. Fungsi rongak apa? Tak ada gigi. Rompong apa? Tak tahu ya, cakap Melayu tak faham. Rompong apa? Rompong tak ada hidung. Tak lulus bahasa Malaysia kalau gitu. Tu kata kita, bahasa kita kadang-kadang kita ada kurang tu. Rompong, ronggak, buta apa maksud? Tak ada penglihatan. Jadi perkataan tu buta ni dia nak menunjukkan sifat, memang sifat, tapi fokus dia nak menidakkan perkara yang tak ada pada dia. Buta tak ada penglihatan, pekak tak ada pendengaran, bisu tak ada percakapan, botak tak ada rambut. Pasal mudah itulah kan. Dia ni duda, apa maksudnya?
Dia dah menikah dah tapi bini mati. Apa bercerai? Tak ada bini. Kalau bujang tu tak ada bini, tak menikah lagi. Jadi nak menunjukkan tak ada kan. Orang tak ada gigi, kompong, tak ada hidung. Jadi kalau pada Allah Ta'ala dalam prinsip macam tu, kalimah yang fungsi dia untuk menyah dan menunjukkan mana tak ada kudung, maksudnya tak ada tangan, tak ada kaki. Jadi kalau pada Allah Ta'ala ni kidam, apa ni kidam? Tak ada awal. Bakok maksudnya tak ada hujung. Berdiri sendiri maksudnya tak hajat pada sesuatu. Wahdaniyah asal maksudnya tak berbilang. Bila Allah Ta'ala mukhalafah ni tak ada siapa pun yang seumpama dia, tak ada misil bagi dia sesuatu. Yang inilah dipanggil salbiyah. Jadi salbiyah ni nak ajar prinsip apa? Prinsip nak tanzih, nak menidakkan, nak bersihkan perkara yang tak selayaknya pada Allah Ta'ala. Pasal kita nak hurai zat Allah Ta'ala. Dia macam mana, buat daripada apa, dia duduk di mana. Ada disiplin seumumnya kita belajar, ada common sense, common knowledge kat kita. Mana ada kemampuan kita nak bicara ke Allah Ta'ala. Bahkan atas isyarat para ulama' dah ambil faham daripada ayat Quran, yas'alunaka 'anir ruh. Roh pun kita tak boleh nak bicara. Hakikat roh apa dia? Hakikat roh tu, bila roh ni nama, tentu ada zat roh, ada sifat roh, ada perbuatan roh. Khas atas bicara zat roh. Roh ni apa? Tak boleh jawab. Roh ni rupa lagu mana? Tak boleh jawab juga. Roh ada di mana? Lah ni kat tuan-tuan, roh ada kat mana? Tak boleh jawab. Apatah lagi nak sebut Allah ni apa? Mana boleh? Allah ni rupa lagu mana? Buat daripada apa? Gila apa soal lagi tu? Allah ni duduk di mana? Ya Wahab, Ya Wahab, jawab. Tu pelik ayat tu. Ya Wahab. Apa ni? Ya Wahab pandai, mujur pandai. Dia kata Allah duduk di langit. Astaghfirullah. Itu nama dia, dia tak faham tanzih. Itu puak Ya Wahab ni, dia tak faham makna subhanallah. Satu dia faham je tu. Kalau dia faham subhanallah tu, tanzihkan Allah Ta'ala daripada apa tak sepatutnya, dia takkan faham Allah ada di langit. Jadi dia duk faham macam tu pasal apa? Pasal dia salah akidah dan dia tak faham mana subhanallah. Sikit sekali lalu itu. Boleh? Satu, kita diajar dah lepas wujud, tanzih dulu. Sebelum bicara apa-apa, tanzih dulu. Bukan tiba-tiba mengaji ayat mutasyabihat dulu. Alal arsy istawa. Kita dah dulu. Tanzih dulu. Supaya jangan nanti dah terlajak dah belajar salah dah, baru nak patah balik. Nak betulkan perkara-perkara yang sangat asas dalam akidah. Bukan macam tu. Mu mesti ikut sequence dia. Satu. Belajar ikut tertib. Bila langkah aja, tu yang ayat-ayat muhkam tak mau ngaji. Ayat tanzih tak mau pakai. Tanzih tak pergi belajar dulu. Tiba-tiba terus langkah pergi ngaji mutasyabihat. Ngaji bab tangan, ngaji bab muka, ngaji bab mata. Kan dah haru dah. Sedangkan prinsip asas belajar tauhid ni, subhanallah. Dalam Quran berapa banyak? Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Tasbih. Subhanallazi asra bi'abdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Prinsip tasbih Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala sebut sabbihisma rabbikal a'la. Diperintah kita tanzih. Sungguh saya ada sebut prinsip yang lepas. Allah Ta'ala ni dia muttasifun bisifatil kamal dan munazzah anir naqsi wazzawal. Tuan-tuan ingat tak ingatnya pasal tu heran. Pasal dia Arabicnya pronunciation sikit. Tapi CP tu besar tu. Mesti dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Nyahkan daripada dia apa-apa nama sifat kekurangan, apa-apa nama naqs, satu zawal pun nyahkan daripada Allah Ta'ala. Jadi apa prinsip nak nyahkan daripada apa tak sepatutnya? Salbiah ni dah memada. 5 ni dah cukup untuk istilahnya tanzihkan Allah Ta'ala daripada apa yang tak sepatutnya. Kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyam binafsi, wahdaniyah. Satu kalau tak Arash ni makhluk ke baru ke kodim? Arash makhluk baru, bukan kodim. Yang kodim ni siapa?
Qadim ni zat Allah, yang qadim ni sifat Allah, yang qadim ni nama Allah. Itu qadim. Nak nama qadim ni berhubung dengan Allah Ta'ala je. Zat Allah, sifat Allah, nama Allah, ni qadim. Macam mana sabit zat dia, macam itulah sempurnanya sifat dia, macam itulah sempurna segala nama-nama yang ada pada dia. Ni yang qadim Allah Ta'ala. Arash makhluk. Arash makhluk. Jadi kalau nak hubungkan Allah duduk di arah tak kena prinsip tanzih dulu. Subhanallah, 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 tanzih dulu. Okey, sekali lalu pada sifat salbiyah. Ada soalan tu tentu. Boleh follow. Nafsiyah, salbiyah. Saya nak tunjukkan sequence kenapa ulama sebut pembahagian tu dan kenapa belajar satu-satu. Tuan-tuan rajin, tuan-tuan baca tu, kalau faham saya sebut ni, tuan-tuan baca boleh faham. Boleh. Tambah lagi nanti panjang umur kita jumpa ke depan, saya baca satu. Oi, dah lah cerah, suluh lagi. Spotlight lagi. Allahuakbar. Insya-Allah. Baik, yang ketiga, selepas prinsip tanzih ni dah betul, baru nak faham apa dia sifat yang betul-betul hakiki, yang tu menunjukkan sifat yang berdiri di zat. Itu istilahnya. Atau istilahnya sifat dia dalam kita belajar biasa dengar ni, nama dia sifatul ma'ani. Apa sifat ma'ani ni? Sifat ma'ani ni maksudnya sifat yang sungguh ada di zat. Kalau sifat salbiyah sebut tu untuk tanzih perkara tak sepatutnya. Kalau sifat ma'ani nak menunjukkan sifat ni macam mana sabitnya zat Allah Ta'ala, tentulah sabitnya zat ni di sifat dia. Kalau sifat salbiyah memang sabit zat Allah Ta'ala, tapi sebutkan sifat salbiyah tu, kidam ni dia bukan macam mana makna yang dipaham daripada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tak? Sekidam tu fokus besar dia mustahil ada awal, tak ada awal. Baqa' tu baqa' bukan baqa' yang berdiri di zat, bukan. Baqa' ni menafikan akhir pada Allah Ta'ala. Allah mustahil ada kesudahan pada dia. Al-baqa' hakiki Allah Ta'ala, mustahil ada kesudahan pada dia. Itu makna salbiyah tu, menidakkan perkara tak sepatutnya. Kalau sifat ma'ani, dia sifat nak menunjukkan memang sabit zat Allah, dan lazim daripada sabit zat dia tentu ada segala sifat kesempurnaan yang istilahnya yang qaim, yang berdiri, yang ada sungguh di zat dia. Itu dipanggil sifat ma'ani. Nak saya sebut misal. Yang ni pun untuk misal faham aja. Bukan nak misal banding kau salah, nak buat misal faham zat dan sifat ma'ani. Contoh mudah ya, guru kita duk sebut. Contoh apa? Kita sebut gula dan manis. Gula tu nama bagi zat, manis tu sifat yang ada di gula. Kalau masin tu macam mana? Masin tak bagi gula lah. Jadi manis tu apa yang manis? Diri gula tu manis. Gula tu apa? Manis tu apa? Gula tu zat dia. Sifat tu manis yang ada di zat. Jadi bila makan manis tu gula. Pasal apa boleh tahu gula? Pasal bila ada sifat tentu sabit zat. Bila sabit zat tentu ada sifat. Sifat yang macam ni adalah sifat ma'ani. Bila sebut Allah, dia buat kita, dia buat makhluk, tentu dia kuasa. Bila sabit kuasa, takkan kuasa je. Mesti kuasa ni ada di zat, yang bila dia ada kuasa, tentulah sabit sifat kuasa di dia, di zat dia. Lanjutan nanti yang tu yang kita akan jumpa bila dah sabit ma'ani. Ma'ani ni maksudnya sifat kudrat sebagai contoh, sabit di zat Allah Ta'ala. Bila kudrat sabit di zat, tentulah Allah ada nama yang digelar ke dia nanti. Bila kudrat sabit di zat, dia Tuhan yang qadir.
Pasal apa panggil qadir kat dia? Pasal zat dia ada sifat kudrat. Idza sabata lahul qudrah fahuwa qadir. Itu Arabiknya cara tutur bahasa sikit. Kalau saya sebut macam ni, somebody that can drive, so he is a driver. Pasal apa panggil driver kat dia? Pasal he can drive. Drive tu cuma dia verb lah kan. Atas konteks yang nak sebut ni, bila drive tu kita disebahkan kepada somebody ni. Tu somebody tu zat dia. Drive ni atas saya nak sebut, walaupun dia verb, tapi atas saya nak sebut dia ada sifat drive tu, maka kita panggil driver kat dia. Allah bila sabit kudrat di zat dia, maka fahuwa qadir. Tu yang kaunuhu qadiran. Itu maknawiyah. Boleh tak faham? Yang tu yang selalu orang mengaji macam ni sikit. Pasal apa? Dia melibatkan fahaman bahasa. Satu, saya guna bahasa Inggeris tu untuk sikit perkaitan bahasa yang saya nak sebut kudrat dengan qadir tu. Yang tu nanti kalau kita jumpa, kalau kita ngaji kitab lain tu yang ulama kita ada terjemah macam ni. Allah bila bersifat kuasa, kuasa tu sabit di zat dia, dia ialah Tuhan yang perkuasa. Ada guna per pula. Itu bahasa petani kaedah Tok Guru dia panggil pada tapi ulama sebelah petani sana lah. Kita bahasa Malaysia kita tak guna tu. Tu pun sampai tempat dia kita jumpa nanti kitab kita ni pun memang dia bicara bab tu. Pasal kita punya mengarang ni dia orang petani. Jadi disebut juga pendekatan mengikut kawaid ataupun kaedah terjemahan sifat ma'ani mengikut pada'i. Dia panggil pada'i bakurah tu. Orang panjang orang jumpa insya-Allah. Sekali lalu saya nak sebut tu, sifat ma'ani ni adalah sifat yang memang sungguh sabit di zat dan dia tak macam salbiah dari sudut menafi yang tak sepatutnya. Kalau ma'ani ni sifat yang sungguh sabit di zat. Cuma mudah sebut ni macam mana manis ada di gula. Bila manis je faham kita ada gula. Bila gula je mesti ada sifat manis. Manis tu atas istilahnya ma'ani. Saya sebut mudah, saya ngaji ada guru sebut macam ni. Contoh, roh kita hidup tak? Roh kita melihat tak? Roh kita mendengar tak? Roh kita melihat pakai apa? Kita lihat pakai mata. Roh kita ni melihat pakai apa? Tak tahu. Tapi ada tak sifat lihat? Dengan sebab lihat yang ada pada dia, roh ni bila ada sifat lihat, maka dia adalah roh yang melihat. Melihat tu nak menunjukkan sifat melihat tu ada di zat roh kita. Saja saya sebut ke roh tu pasal apa? Kita ni, jasad ni sebagai alat di atas alam syahadah ni, Allah Ta'ala nak zahirkan roh kita. Roh kita ni bila main kat sini dia tak rupa roh, tapi Allah Ta'ala jadikan jasad ni perantara untuk menzahirkan roh kita. Satu, kita boleh bercakap apa semua ni, boleh hidup, boleh menyawa, boleh mendengar, boleh melihat, pasal Allah Ta'ala beri anugerahkan roh tu duduk di jasad kita. Pasal itulah kita boleh melihat. Cuma zahir ke jasad ni, melihat bagi alat mata, mendengar bagi alat telinga, masing-masing dengan alat-alat dia. Cabut je roh, roh melihat dengan apa? Tak erti anak urai, tapi dia melihat tak? Cuma nak faham apa? Sifat melihat ada pada roh, dan sifat melihat yang ada pada roh tu saya nak sebut atas nama tu sifat ma'ani. Sifat mendengar yang ada pada roh tu sifat ma'ani. Siapa? Kebolehan sifat yang ada ni menunjukkan sabit sifat ni ada di zat. Bila ada sifat ni sabit zat, bila ada zat sabit sifat ni. Satu khasnya kalau sebut ke Allah Ta'ala, Allah
Dia yang cipta kita, tentu sabit kudrat. Bila sabit kudrat, tentulah kudrat ni sabit di zat dia. Tu yang bila dia sabit kudrat, tentu dia qadir, tentu sabit kaunuhu qadiran. Sikit bahasa gitu. Sekali lalu hak itulah dipanggil ma'ani. Dan ma'ani itulah sekali lalu sebenarnya saya dah sebut hubungan ma'ani dengan ma'nawiyah. Atas susunan 7 tu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', wasar, kalam. Yang ni adalah rumusan 7 yang ulama' dah bahas, yang segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala dengan 7 ni lengkap kita faham apa yang sepatutnya pada Allah Ta'ala tanpa tercicir walaupun satu. Ini yang kata ulama' kita yang lepas ni, mereka ni sangat faham, arif sungguh dengan Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada mereka dengan boleh buat satu kesimpulan ilmu, khas atas nama ilmu akidah ni, macam mana untuk memudahkan kita untuk faham dan mengenali Allah Ta'ala, dan macam mana supaya nanti bila kita faham siapa Allah Ta'ala, akan ada takluk hati kita dengan Allah Ta'ala, dan sentiasa kita takzimkan dia, takbir dia, tanzihkan dia, sentiasa tahmid dia di atas segala sifat kepujian dia, dan merasa betapa kurangnya kita pasal sifat-sifat kesempurnaan itu adalah milik dia. Jadi asal saya nak sebut angka 7 tu. Sekali lalu macam itulah dengan apa kita baca dalam kitab ni, atau yang pembahagian tu dengan angka dia sebut apa dia, sekali lalu untuk melihat kaedah orang kata apa, formatting berfikir mengikut sekuens munasabahnya, mestilah bicara zat dulu, tu yang wujud. Lepas tu prinsip dia tanzih dulu, tu yang bicara salbiah. Bila dah tanzih orang Ta'ala faham betul-betul apa yang sabit kat dia, tu yang ma'ani. Bila ma'ani tu menunjukkan sifat ni sungguh sabit di zat, tentulah bila sifat ada di zat, akan ada gelaran yang diberi kepada zat yang mempunyai sifat, tu yang terbit nama maknawiyah. Sekali lalu saya sebut macam itulah. Panjang umur nanti, insya-Allah ke depan ni memang istilahnya kita nak bergomoi satu-satulah dengan bacaan daripada apa kitab ni. Panjang juga tuan-tuan dia hurai. Tahulah, tengok kita tengok boleh faham tak boleh faham nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk faham. Dan kita akan lihat nanti betapa ulama' ni mereka begitu prihatin dan faham sungguh apa sepatutnya nak faham ke Allah Ta'ala ni. Pasal yakin mereka pada Allah Ta'ala adalah keyakinan yang betul-betul yakin. Dia bukan saja ilmul yakin, dia ainul yakin, dia hakul yakin pada Allah Ta'ala. Bahkan pada makhluk ni tenggelam ke makhluk. Pasal makhluk bukan martabat yakin. Makhluk ni martabat dia jaizul wujud. Allah martabat dia wajibul wujud. Satu, ilmul yakin, ainha ilmul yakin, hakul yakin. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin tu ke Allah je semata-mata. Ke makhluk ni martabat dia jaizul wujud, mungkinan. Jadi takluk hati nanti ke Allah Ta'ala je. Pasal apa? Pasal faham sangat yang hakiki wujud, yang asal-asal wujud, yang sedia wujud, yang kekal wujud, yang satu-satunya yang memang wujud, Allah. Makhluk ni asal tak wujud, Allah yang bagi wujud. Jadi makhluk harus wujud. Jadi hakul wujud Allah. Ulama kita dia faham betul-betul tuan-tuan. Bahasa dia simple lah kita dengar. Tajamnya fahaman mereka ke Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita juga tu. Pasal memang kita wajib dapatkan iman ni pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kita iman tu sentiasa dapatkan hakul wujud ke Allah Ta'ala, dan merasakan kita ni adalah mungkinul wujud, jaizul wujud. Bila kita mungkin wujud, tiadalah apa yang ada kat kita ni melainkan Allah yang beri, Allah yang kurnia. La ilaha illallah anta rabbi anta maksudi waridaka matlubi. Baru kita akan ada perasaan kehambaan, merasai bahawasanya apa yang ada kepada kita adalah daripada anugerah Allah semata-mata.
Itu dululah. Wallahu alam. Mudahan dapat manfaat kita sikit sebanyak kita bicara antara maghrib isyak ni. Soalan lah, kalau ada sekitar tu saya sebut nafsiyah, salbiyah, ma'ani, manawiyah. Ada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abadan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.